tu deh. Lirik akhirnya Taman Kasih kan berdua. Taman Kasih kan berdua. Berdua. Yalah memang. Bukan berdua kita Taman adanya. Kasih. Ini kita Alhamdulillah. ramai kan. Alhamdulillah dibantu bersama juga rakan MCR kita je. Ya. Black dan Ani. Dan tidak ketinggalan juga penerbit kita, penerbit Orok Potang. Niti Equalizer Navigator. Dahsyat. Untung-untung kalau dia masuk dalam frame, anda boleh tengok lah. Itulah sebenarnya. Dia ni merangkap penyelia berita ewas semasa Negeri FM. Betul. Jadi dalam tempoh PKP ni, dia antara unit yang kojoy 24 jam. Paling kau depan bergerak. Paling kau depan. Kan? Baik, ya betul Jam. Baik Jam. Ya. Yang dinanti dah pun tiba. Yang ditunggu dah pun sampai. Alhamdulillah. Dua ayat yang sama, tapi kita kena kabarkan sekarang bagi doreh selesai. Pandailah Wan. Kono Wan punya pantun tu. Itu sebab dia judu dengan Wan Muda. Ya ke? Sebab Wan Muda jadi penambahan pandai tu. Seorang tak dia apa? Boleh. Wan ni boleh. Sebab boleh Wan sekolah saya ni. Alhamdulillah Jam. Silakan Jam. Baiklah, hari ini saudara, sebagaimana yang telah pun kami war-warkan menerusi Facebook Negeri FM petang ini saudara, kita akan ke udara bersama-sama dengan Ibu Bahagia Datuk Fakhruddin bin Haji Ghazali, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Hari ini kita juga live menerusi Facebook Negeri FM. Jadi anda boleh saksikan dan anda boleh juga kongsikan maklumat ini menerusi media sosial masing-masing. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat sikit. Naikkan sikit level Datuk. Alhamdulillah, syukur. Walaupun Jam, kita jarak 1 meter kan. Tapi kan nampak tu keceriaan tu tetap tersolah. Jarak tetap jarak tapi keceriaan tu tetap nampak. Alhamdulillah. Okey, jadi saudara pendengar untuk petang ini sebagaimana yang kita sedia maklum lah di kalangan para ibu bapa ada di kalangan sekolah, pihak cikgu yang walaupun dalam tempoh PKP ini tetapi cikgu tu masih lagi menjalankan tanggungjawabnya. Ini cikgu yang baik ni. Ya, betul. Kerana dia tak biarkan anak murid dia sesaja kat rumah. Jadi saya sebagai ibu Datuk saya sokong. Jadi tak adalah anak saya dia buat tak apa-apa dengan data. Pandai dia. Itu kan. Dia lah nambah lah. Jadi dan pastinya juga ada beberapa juga yang di upkan yang dikongsikan di media sosial rungutan di kalangan ibu bapa. Yalah, kita tahu dalam tempoh PKP ini ada di kalangan kita, bukan ada di kalangan ramai di kalangan kita yang kurang berkemampuan. Yalah, yang mana kojo sendiri tu dah tak boleh kojo, mana nak cik joki, mana nak dapat duit semua kan. Jadi dia ada pelbagai isu berkaitan dengan pendidikan ini. Jadi sebagai permulaannya lah, elok bona lah kita tanya soalan motan dulu Datuk Jadi pembukaan tu kena. Ya, betul. Bagaimana dengan hal ehwal pendidikan dengan pengumuman yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita berkaitan dengan sambungan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ni Datuk? Okey, terima kasih Pak Jaja, Nin dan para pendengar Negeri FM. Sama-sama Datuk. 9. Tamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak kepada Negeri FM kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit lah tentang bidang pendidikan di Negeri Sembilan dalam tempoh PKP ni. Ya, terima kasih juga Pak Datuk. Sebab luangkan masa. Ya, baik. Sebab kita fikirkan ni perkara yang penting lah dalam kehidupan hari-hari anak hari ni. Bila anak tak ke sekolah tu, yang risau lebih tu ibu ayah. Tapi sebenarnya hakikat sebenarnya cikgu-cikgu kalau yang saya duk lihat dalam media sosial, dia lebih tinggi kerisauan tu. Cikgu. Dia bertanya macam mana anak murid saya, apa yang patut buat. Jadi bila PKP ni diumumkan oleh Perdana Menteri, Amat Berhormat Perdana Menteri, dilanjutkan sehingga 14 April ini. Jadi saya terpanggil untuk bersamalah di konti ni memberi sedikit maklumat lah. Jadi pertama kita kena ingat proses pendidikan anak murid kita yang selama ni kita kata berlaku di sekolah. Tapi hari ini kita kena ubah pemikiran kita. Pendidikan itu sudah berubah ke rumah. Kalau di sekolah kita panggil, kita didik anak murid. Sekarang kalau di rumah kita nak panggil apa? Cikgu nak kita didik anak kita lah. Mak ngayah lah. Mak ngayah lah. Jadi cikgu panggil anak murid. Kalau kita di rumah panggil anak kita lah. Jadi kita lah didik anak-anak tu sewaktu PKP ni. Jadi sebenarnya baik di rumah ataupun di sekolah, hasrat pendidikan negara tu tetap sama.
dah ada falsafah dia. Falsafah dia akhirnya manusia yang lahir daripada pendidikan kita tu, dia mesti sejahtera hidup dia, diri dia, keluarga, masyarakat, negara. Jadi sebenarnya nak akhir penyudah sejahtera tu, kita jangan cerita benda tu hanya ajar di sekolah aja. Dia di rumah tu pun lagi afdah, lagi baik, lagi berkesan. Lagi berkesan. Sebab mak ayah tu tengok hari-hari anak tu membesar daripada kecil. Jadi kita ambil lah tanggungjawab ni. Masa ni lah kita berkorban untuk negara, semua pihak. Jadi kita tukar, kita channelkan kepada ibu bapa. Jadi bagi kita di Sembilan, ni Puan Jaja dah tahu, kita dah wawarkan ABC. Betul. Anak yang baik lagi cerdik. Jadi cerita yang kita tengok situasi hari ni dalam wabak COVID-19 ini, kita tengok sebenarnya apa yang kita lihat dalam masyarakat kita yang paling banyak. Ialah perkara yang baik-baik. Mereka yang berkorban di hospital, frontliner, polis, hospital, doktor, nurse, rela dan tentera, semua tu adalah mereka yang berhati baik. Juga APM tak ketinggalan. Sama RTM, sama penyiaran dan semualah yang essential services tu semuanya yang baik-baik untuk masyarakat. Jadi kalau kita tak hasilkan hari ni, Allah Ta'ala nak bagi signal kat kita tu, akan datang mungkin lebih hebat lagi. Jadi hari inilah kita bina masyarakat kita. Jadi saya harap sangatlah kita, masyarakat di Negeri Sembilan khususnya ibu bapa bersama guru, ambil peluang 4 minggu ni kita lahirkan anak yang baik itu. Kita jangan risau buat cerdik ni. Kita dah lama dah sebenarnya, pernah tak dalam hidup kita kita dicutikan selama 4 minggu duduk dengan dalam keluarga kan. Duduk untuk setompek. Tengok anak sendiri, tak pernah. Duduk setompek. Biasanya anak cuti, kita pergi kerja. Betul. Sekarang ni kita di rumah, anak di rumah, apa yang kita boleh buat? Jadi inilah masa terbaik kita nak bina dia. Jadi saya nak petik Yang Berhormat Menteri Pendidikan kita, Menteri Kanan Pendidikan kita, Dr. Muhammad Razif Muhyiddin, dia ada sebut dalam mesyuarat peringkat kementerian. Kawan saya share, dia kata sebenarnya Yang Berhormat Menteri kita meletakkan guru kita ni ialah orang yang sangat kreatif. Mereka sangat hebat. Jadi berilah peluang kepada cikgu kita untuk buat persembahan terbaik dia, mengajar anak murid dia daripada jauh. Tanpa di depan mata, tapi dia boleh mengajar. Tapi ibu bapa mesti beri kerjasama. Jadi inilah yang kita nak sambut bila arahan Yang Amat Berhormat PM tentang PKP ni. Kita baik. Nak usahakan. Baik. Jadi kan Datuk kan sepanjang tempoh pergerakan ni kan, perintah pergerakan, kawalan pergerakan ni kan, jadi dilanjutkan sampai 14 April. Kira masa panjang tu kan. Panjang. Mak dengan ayah memang gelisah. Memang gelisah duduk di rumah dan anak-anak apatah lagi kan. Anak-anak pula yang memang bersekolah. Jadi apa saranan Datuk untuk anak-anak murid yang cuti ni, dia pergi cuti kira sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan ni Datuk? Ya, betul. Termasuk ayah pun risau juga tu. Sebab anak pendengar, anak kami juga. Sebab berjayanya anak pendengar Negeri FM, jadi kami pun sama berjaya. Betul. Sebab nak pula Datuk datang ke konti ni kan. Lagi di bawah pimpinan Datuk. Gitu. Jadi bila Datuk bagi kata-kata semangat untuk ibu-ibu di rumah sekarang ni kan anak-anak kita kan mungkin dapat mencetuskan kiranya ilham, juga hilangkan rasa panik. Risau. Ya, betul. Jadi sebenarnya siapa tak risau bila anak ada di rumah di depan mata. Jadi tengok tak ke sekolah. Jadi masyarakat kita ni sebenarnya kita tak pernah ambil tanggungjawab untuk mendidik. Bukan tak ambil tanggungjawab lah. Dia sebenarnya kita anggap pergi sekolah itu dia lepas tangan dia banyak dia belajar. Dia banyak dapat ilmu. Sebenarnya kita sendiri mungkin tak ada masa nak ukur sejauh mana dia belajar di sekolah, apa yang dia berubah. Tapi sebenarnya kalau kita ambil lah anak kita 4 minggu ni duduk bersama, kita cuba tengok, kalau cuba nak latih dia lah lipat kain, ataupun cuci pinggan dalam sink. Nampak simple. Nampak simple. Tapi kalau 4 minggu ni kita berjaya bentuk, dia boleh buat tu, sebenarnya itulah kejayaan kita. Ini yang dimaksudkan oleh Datuk mengatakan didik anak kita menjadi baik dulu. Jadi baik dulu. Cerdik tu nanti. Akan datang. Kita nak suruh dia duduk rumah ni, dia boleh ikut jadual. Cikgu arah dia
boleh tak buat latihan baca buku muka surat ni apa semua. Mak ayah boleh tolong pantau dan dia buat tu. Dia patuh pada arahan. Dia ada disiplin diri. Waktu sekian dia pergi mandi, dia solat, dia baca buku, baca Quran. Dia tolong mak ayah. Sebenarnya pada saya hikmah yang besar 4 minggu yang PKP ni ialah untuk ibu ayah tengok sendiri macam mana anak tu membina karakter dia. Saya tak panik. Walaupun cuti 4 minggu, saya tak risau. Sebab kalau berubah sikap pelajar dalam 4 minggu ni, dia akan hebat 40 tahun akan datang. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Tapi kalau gagal 4 minggu ni, orang kita tak boleh kawal, nak suruh duduk rumah pun tak boleh, dia pergi merayap sana sini, tunggulah. Mungkin kita akan berlaku macam apa yang kita dengar di Itali pada hari ni. Satu hari nanti dengan egonya sendiri. Tapi kalau kita berjaya 4 minggu ini, saya sangat yakin peperiksaan ke, pembelajaran ke, aktiviti ke di sekolah akan berlaku dengan lancar. Cikgu pun naik heran lah. Kenapa, apa jadi dengan anak murid kita ni, naik 4 minggu ni semua patuh, semua akul, suruh duduk dekat jauh-jauh pun dia duduk beratur elok-elok. Saya nak kongsilah satu pengalaman. Saya pergi supermarket. Tu dia. Pengalaman ni mahal. Baru sekali pergilah. Ni sejak PKP yang awal ni pergi. Saya tak pernah tengok lah dalam hidup saya pergi supermarket orang beratur pada jarak 1 meter. Betul-betul duduk atas lain. Ikut betul garisan tu. Ikut betul. Nak masuk tu apa dengan hand sanitizer. Kan? Lepas tu tak ada merayap rata-rata dalam supermarket tu. Ambil masuk bakul, beratur, bayar, terus balik. Masya Allah, saya tak menyimpang dia kan? Tak menyimpang. Jadi betul. Tak. Maksudnya, kalau ini kita boleh latih anak-anak kita sepanjang 4 minggu ni, lepas buka nanti, lepas PKP nanti, cikgu boleh ajar budak tu yang dulu ajar 3 bulan tak masuk-masuk, mungkin 3 hari dah selesai dah. Sebab apa? Dia dah belajar di rumah ni macam mana nak belajar ikut arahan. Boleh cari bahan online, boleh buat latihan yang ada dalam buku, boleh ikut jadual. Jadi saya nak pesan pada anak-anak, ikutlah apa yang diarahkan oleh ibu ayah dan cikgu. Dan mak ayah bantulah anak-anak itu supaya dia ikut disiplin. Sebab benda ni akan membawa ke sekolah nanti. Baik, kita mungkin boleh cerita lebih dalam lagi tu tentang menjadikan anak ni lebih baik lagi. Lepas ni tu ya. Jaya. Ni lagu untuk cikgu je. Tapi cikgu Ayu. Boleh lah. Cikgu Tapa simpan lu. Cikgu Tapa.
Okey, sekarang ni mak ngayah jadi cikgu kat rumah. Ya, saudara, kita masih lagi bersama-sama menerusi wawancara khas kita bersama-sama dengan yang berbahagia, Datuk Haji Fakhruddin bin Haji Razali, Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan. Wawancara khas COVID-19 ini bidang pendidikan di Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Ingin juga kita beri maklumat lah, kita kongsikan bersama-sama dengan para pendengar. Ialah tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini dilanjutkan sehingga 14 April 2020 kepada saudara yang masih yang ada di kalangan anak-anak saudara yang akan menduduki peperiksaan penting, ya. Contohnya PT3, SPM, pastinya kita rasa macam alahai macam mana anak-anak saya tu kan. Tapi sebenarnya bab kata penerangan perkongsian maklumat bersama-sama dengan Datuk Haji Fakhruddin tadi, ya, tempoh masa ini, ya, seharusnya kita gunakan. Kalau kita lihat di barat, ya, mereka lebih memberikan fokus kepada ilmu-ilmu berkaitan dengan alami, soft skill, lebih kepada ke arah situ. Tapi kita di Malaysia ini ialah kita dalam usaha untuk mengubah, ya. Kita lebih mementingkan A-nya berbanding daripada orang kata jati diri, keupayaan anak-anak itu untuk menguruskan kehidupan mereka, ya, Datuk, ya. Jadi tempoh masa PKP ini elok benarlah kita gunakan untuk kita latih, kita tengok, kita semak balik semula adakah kita sebagai ibu ayah ini telah pun menjalankan tanggungjawab kita. Betul ya, Datuk, ya. Jadi ambillah masa. Kalau selama ni anak dara tu memang tak pernah turun ke dapur, tak pernah masuk dapur, inilah masanya untuk kita ajar cara macam mana nak masak nasi. Yang lelaki pun sebenarnya kita tak perlu, ya, membandingkan yang lelaki buat kerja ni, yang anak perempuan buat kerja ni, tak boleh, Datuk, ya. Boleh. Semua kena dia ada semua skill tu. Ya, betul. Ini masanya. Kalau kita banyak lihat di media sosial, ketua keluarga, suami tak tahu, tak kenal mana. Kalau bawang putih tak kenal, masak lah. Dia tak boleh beza. Dia tak boleh beza antara daun bawang, daun kucai, semua tu kan. Tapi kita nak tengok pula macam mana anak-anak kita, kan? Datuk, ya. Ambil peluang lah, ya. Okey, tapi kan Datuk, ya, sebenarnya kita nak tanyakan jugalah, nak kongsikan juga, ya, mengenai pembelajaran melalui maya ni, ya. Ada juga di kalangan pihak sekolah, cikgu-cikgu juga yang mengambil inisiatif sendiri. Walaupun kita tahu, ya, warga pendidik bukanlah mereka yang tergolong dalam essential services ini, ya. Mereka yang tidak perlu hadir ke tempat bekerja mereka. Tetapi ada guru yang mengambil inisiatif untuk mengajar anak-anak muridnya. Kalau tak silap saya, kalau untuk diri anak-anak saya sendirilah, cikgu mereka lebih suka menggunakan aplikasi Telegram. Ya, mana kerja sekolah diberikan di situ, dan kemudiannya cikgu akan kena submit balik semula, kena hantar balik semula homework tu untuk disemak, kan. Jadi tapi isunya sekarang ni, Datuk, ya, tak semua di kalangan ibu bapa yang mampu untuk menyediakan kemudahan internet kepada anak-anak mereka. Jadi bagaimana pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan melihat hal ini, Datuk? Okey, terima kasih Puan Jaja. Betul tu, saya setuju sangat. Tidak semua kita ni ada kemudahan yang sama, kedudukan yang sama. Sebenarnya di seluruh Negeri Sembilan ni, keadaan sekolah tu sangat rencam. Kita ada sekolah di tengah-tengah bandar, sehinggalah sekolah di tengah-tengah ladang, di tengah-tengah kampung. Semua itu adalah menunjukkan jurang. Jurang yang besar ini, maka berbezalah senario kemudahan yang ada pada guru dia, anak murid dia, mak ayahnya di rumah. Jadi kita tak boleh nak gunakan satu pendekatan yang sama untuk semua orang, yang seragam. Tak boleh. Kita mesti bagi pilihan. Jadi sebenarnya, sebab tu kita kata awal tadi, guru ni ialah seorang insan yang hebat. Dia memang pakar dalam mendidik. Saya setuju. Kelebihan dia kenal anak murid dia. Betul. Dia tahu cara nak ajar.
Itu mahalnya cikgu ni. Hebat cikgu ni kat situ. Yang tak ada dalam silibus. Yang tak ada dalam silibus. Dia ada kat mana tu? Dia ada kat hati. Itu dia. Dia tahu kelemahan anak murid dia. Tahu. Kelebihan anak murid. Dia tahu. Benda tu ada kat hati dia. Jadi kalau kita tanya, dia akan keluarlah daripada hati dia tu, inilah anak murid dia, macam mana dia nak didik. Jadi, cumanya hari ni kerana kita dah hidup dalam dunia yang semakin moden dengan kemudahan teknologi yang ada, maka kita gunalah mengikut kemampuan. Sebenarnya kita tahu ada Facebook lah, ada Instagram lah, ada Telegram, ada pelbagai kaedah. Tapi adakah semua guru mampu menggunakannya ataupun semua murid, ibu bapa mampu menyediakan kemudahan itu ataupun menggunakannya? Ini persoalan dia. Jadi saranan Kementerian Pendidikan, kita tak nak ada pelajar ini menjadi mangsa. Makanya kita serahlah kepada kreativiti guru untuk melihat apa kaedah yang terbaik yang dia boleh akses kepada anak-anak murid dia tu bagi menyampaikan ilmu. Kalau dia boleh gunakan video conferencing ataupun gunakan kaedah-kaedah bersemuka melalui internet ni, teruskan. Kalau tak boleh, mungkin guna SMS biasa ataupun WhatsApp, berilah arahan. Yang penting difahami, dan ibu ayah mungkin kalau dalam satu rumah tu ada satu je peranti, melalui ibu ayah dia, maka baca, berilah arahan. Saya lebih suka satu peranti saja. Jadi mak ayah boleh semak, boleh kawal, boleh kawal penggunaannya. Dan boleh kita tengok dah siap belum? Senang nak pantau. Wah, guna satu peranti Dan apa yang ada dengan anak murid tu pun okey. Buku teks pun boleh, buku latihan pun boleh, buku yang tahun lepas pun boleh. Kalau dia dah di tingkatan 5, kenapa tak boleh belajar buku tingkatan 4? Belajar buku tingkatan 2, darjah 5. Tak ada masalah. Yang penting masa yang ada pada kita dalam 4 minggu ataupun 3 minggu berbaki ni, gunakanlah manfaat itu. Jadi saya nak beritahu pada guru-guru kita, janganlah terlalu stres. Tak semua orang tahu menggunakan semua kemudahan ini. Jadi apa yang anda mampu dengan kreativiti, buatlah. Cuma jangan putus hubungan dengan pelajar, dengan ibu bapa mereka, sebab kita kena bekerja dari rumah. Kita dibayar gaji dan kita perlu usahakan sesuatu supaya kita tidak meninggalkan mereka tu tanpa ada satu pendidikan. Buat masa sekarang ni kayaknya ibu cikgu dengan penjaga tu kena rapat lah. Kena rapat. Ya, sebenarnya kalau ikutkan Nen, memang setiap sekolah dia ada kemudahan, dia ada grup antara ibu bapa dan pelajar. Tapi ramai sekolah yang menggunakan aplikasi Telegram. Jadi maklumat tu sampai kepada semua orang kan. Mudah kan? Ya, sebenarnya pokok pangkal diri kita sendiri, nak atau tak nak. Kan? Buatlah apa cara, kalau hati tu tak terbuka, tak nak aku, tak nak ikut, tak jadi. Malih tak ada malu. Tak guna. Tapi satu Datuk, saya nak tanyakan, kalau saya silap, mohon Datuk betulkan untuk pendaftaran kepada anak-anak yang akan menduduki SPM telah pun dilaksanakan pada bulan Januari Februari hari itu kan? Okey, betul. Yang di sekolah kerajaan. Di sekolah kerajaan. Tak risaulah. Yang untuk pendaftaran memasuki tahun 1 boleh dibuat secara dalam talian. Ya. Okey, tak jadi masalah. Kalaulah tarikh tutup tu jatuh dalam masa PKP. Itu masalah. Itu Jangan risau. Bila PKP ni banyak benda yang patut dibuat tapi kita tak dapat nak jalankan, maka semuanya akan disesuaikan. Kita akan ubahlah tarikh, lewatkan hari tu. Contoh cikgu nak kena lapor diri 1 April. Bila PKP tukar pada 6 April. Sambung lagi sampai 14. Bila pula? Jadi fikirlah kita, lain pula tarikh. Jadi fikirlah. Kita ubah tarikh, kita sesuaikan. Yang penting hari ni ialah PKP tu. Antara kita nak menyelamatkan negara kita dari wabak COVID ni, nyawa kita, ataupun kita nak memikirkan benda yang belum tentu ke depan. Itulah. Dalam masa yang sama tu kan yang paling risau ni mak ayah lah. Betul lah kata Datuk kan. Katakan tentang ni takut ketinggalan. Besok peksa macam mana lah nak dia ni kan. Lopeh kau tidak lah ni, berapa lama dah tak sekolah ni kan. Dapat kau tidak ada buat kata jajar tadi kan. Mak ayah ni tak ada lain target dah. A je. Penyudahannya adik terlampau menekan anak-anak tu kan, nak A je. Jadi anak pun buntu tertekan lah hari
punya dah. Tak ada apa-apa. Ya, jangan sampai tertekan. Sebenarnya kita macam saya kata tadi, bila kita dah selesai PKP nanti, kita akan selaraskan balik banyak perkara, cara pendidikan, cara. Jadi manfaatkanlah. Sebab tu saya nak seru sangat cikgu-cikgu, pemimpin sekolah, pengetua guru besar, pegawai di JPN PPD, masa ni lah kita gunakan untuk memikirkan apa cara yang paling kreatif untuk kita majukan pendidikan negara. Bukan lagi kita bercakap pasal nak A, nak C tu, nak cerdik tu, tapi kita nak bina karakter, kita nak ada nilai yang mahal dalam kehidupan. Okey, itu dia ya. Jadi kepada anda yang mengikuti kami secara live di page Negeri FM ya, ketika ini kami mengharapkan agar perkongsian saranan ya, maklumat yang diberikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Fakhruddin ni bolehlah dikongsikan ya ke media sosial masing-masing ya. Jadi gunakanlah sebaik-baik mungkin dan warga Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan yang mana bekerja dari rumah pun Datuk ya, turut juga bersama-sama kita pada petang ini. Alhamdulillah. Ikut dengar. Itulah tengok Tok Ketua sihat alhamdulillah. Tok Ketua dan nasihat ikutlah orang kata kreativiti cikgu-cikgu ya. Macam mana nak berhubung dengan anak murid masing-masing kan. Tanpa paksaan. Jangan berikan tekanan, stres. Maknanya kadang tekanan tu bukan takat kiranya untuk diri sendiri kan. Anak murid kira tertokan, cikgu tertokan, mak ayah tertokan. Tapi 3 sekumpulan ni tertokan semua, nyedahnya pun nak jadi tak boleh apa nak fikir dah. Ya, dalam masa yang sama Cikgu Nizam pun dengar ni. Cikgu Nizam. Salam kan Datuk. Okey, jadi dengan perkongsian maklumat ini memberilah keredaan lah sikit ya di kalangan ibu bapa. Saya faham. Anak saya pun dah kobam, mak tak boleh jadi ni mak, lain slow, kena guna alternatif lain. Okey mak Itia data habis. Tapi dah apa alang-alang kita sebut pasal data ni, internet ni Datuk ya. Saya pasti juga orang kata telekomunikasi, syarikat telco juga turut memberikan orang kata potongan ya, boleh dilewatkan bayaran ataupun mungkin ditambahkannya datanya tu kan. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Dalam tempoh PKP ni macam-macam hal. Itulah macam-macam hal dan macam-macam juga kita dapat. Kan kemudahan. Kita kena bersyukur, betul tak? Hikmah dia. Baik Datuk. Mungkin kalau saya boleh tambah silakan. Silakan. Saya nak tambah macam ni. Kalaulah ada ibu bapa, cikgu-cikgu yang stres lah ataupun tertekan dengan situasi macam ni, kita ada kaunselor organisasi di daerah-daerah. Mereka boleh hubung, telefon, tanya, minta pandangan ataupun dengan pengetua guru besar dia. Bagi pelajar-pelajar pula, kita galakkan berhubung dengan guru kaunseling, guru bimbingan kaunseling ataupun kaunselor sekolah. Jadi bolehlah. Macam mana nak dapat? Berhubung melalui telefon lah. Melalui telefon, maksudnya ibu bapa dalam grup kelas tanya, boleh tak nombor guru kaunselor untuk anak ni bercakap, nak tanya nasihat cikgu apa nak buat dalam masa cuti. Jadi sebab pelajar ramai, jadi kita suruh kaunselor di sekolah lah. Tapi kalau cikgu-cikgu, kita ada kaunselor di PPD. Sebenarnya ada juga yang bercakap dengan saya, tapi tak stres lah, dia cuma nak pencerahan isu-isu tertentu. Cikgu dia stres kurang, dia risau lebih. Ya betul tak? Itu saya kata cikgu ni walaupun anak murid tu tak ada depan mata, dia punya risau tu lebih baik anak murid tu depan mata dia. Dia tak risau sebab dia nampak. Yalah. Bila dia tak nampak tu dia risau. Baik. Kata-kata semangat daripada Datuk untuk cikgu-cikgu yang risau sekarang Datuk. Okay. Jadi pada cikgu-cikgu janganlah terlalu stres. Kita jangan fikir perkara yang di luar kemampuan kita. Sebenarnya Negeri Sembilan ni dah hebat. Pendidikan SPM dah nombor 2, dah 4 tahun berturut-turut. Memang saya sangat banggalah dengan kejayaan. Semua tu kehebatan Cikgu Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Jadi saya percaya anda semua boleh fikir sesuatu yang lebih baik untuk kehidupan ini, untuk pendidikan ini. Jadi fikir, jangan terlalu tertekan. Bila tertekan, kita tak boleh berfikir dengan kreatif. Jadi saya harap sangat pengetua guru besar, PPD dan rakan-rakan pegawai di JPN, kita bagi sokongan, kita bantu. Jadi apa yang cikgu tak boleh, kita perbolehkan, senangkan, permudahkan, dan yang penting mak bapak lah. Sediakan anak-anak yang terbaik untuk kami didik selepas ini, supaya mereka terus berjaya menjadi orang yang
boleh mensejahterakan kehidupan kita. Amin. Untuk keluarga dan juga negara, kan Datuk? Ya. Baik, ni dah ke ujung-ujung dah ni. Itulah. Jadi kata-kata Datuk lagi mahal daripada kata-kata kita orang. Jadi silakan Datuk. Datuk kena lebih lah untuk minit yang terakhir ni kan. Okey, terima kasih banyaklah. Harapan Datuk untuk ibu bapa, anak murid, cikgu-cikgu kan, dan juga pendengar Negeri FM. Okey, terima kasih. Saya harap hasil daripada sesi kita pada petang ini akan berikan sedikit kelegaan lah kepada seluruh ibu bapa, anak-anak murid, cikgu-cikgu dan masyarakat seluruh Negeri Sembilan lah. Sebenarnya kita fikirkan apa yang terbaik untuk kita akses ataupun kita capai anak-anak ini, untuk kita didik mereka supaya kembalinya mereka nanti ada satu perubahan yang sangat positif dalam diri mereka. Jikalah ditakdirkan ada yang kita tak boleh nak capai, jangan risau. Balik dia ke sekolah nanti, kita akan pegang tangan dia, kita akan pimpin dia, kita akan cari jalan penyelesaian. Kita harap bila kita genggam tangan dia bila buka sekolah tu nanti, genggaman tu dia akan ingat 20-30 tahun akan datang menjadi manusia yang berguna. Amin. Jadi jangan risaulah. Jadi kalau tak tercapai, janganlah kita terlalu stres. Adalah jalan untuk kita membantu mereka. Jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua warga pendidik di Negeri Sembilan. Jadi jangan risau, bila buka sekolah nanti kita akan align balik sesi persekolahan, aktiviti sekolah, peperiksaan. Kita perlu bersabar dan berfikiran terbuka. Nanti pasti Kementerian Pendidikan akan meliti satu persatu perkara ini. Dan saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua petugas di barisan hadapan, khususnya di Negeri Sembilan ini, dalam essential services yang menangani COVID-19 ini. Semoga diberi kekuatan, kesihatan, dianugerahi keberkatan hidup oleh Allah Subhanahu Taala, insya-Allah. Jadi kita berdoalah sama-sama agar wabak COVID-19 ini berlalu pergi dengan segera. Dan kita dimudahkan kehidupan dan kita boleh didik anak bangsa kita untuk terus mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Amin. Dan patuhilah perintah kawalan pergerakan. Just stay at home. Be ABC. Be ABC ya. Untuk jadi anak yang baik lagi jadi. Stay at home. Be ABC. Alhamdulillah. Itu untuk anak murid dengar tu. Cikgu dah cakap tu, cikgu besar. Cikgu besar Negeri Sembilan. Cikgu besar. Baik. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Haji Fakhruddin bin Haji Ghazali, pengarah Pendidikan Negeri Sembilan yang live bersama-sama kami hari ini menerusi siaran Negeri FM. Dan kepada anda yang tidak dapat mengikuti sejak dari awal tu tadi, bolehlah tengok balik semula. Ulang tayang. Ulang siar balik semula di Facebook Negeri FM. Baik. Apapun terima kasih Datuk, lambai sikit untuk penonton di live fanpage Negeri FM. All the best. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Tori dongan Negeri FM lah aja. Ya, ingat sampai bila-bila Negeri FM.